Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar podcast. Bertemu lagi bersama saya dalam podcast Inspect By Right, By Safely untuk episod yang ketiga bersama saya, hos anda, Daniel Latif. Baiklah para pendengar sekalian, kami merupakan pelajar tahun akhir semester 5 Sarjana Muda Komunikasi Antarpersonal di UiTM Shah Alam. Inspect ini adalah advokasi awam yang berkaitan dengan keselamatan pengguna. Ia disasarkan kepada golongan muda untuk memilih barangan atau produk yang berdaftar dan dilabel oleh organisasi atau syarikat yang menetapkan keselamatan dan juga piawaian produk. Kami berkolaborasi dengan Sirim QAS untuk menangani masalah keselamatan produk yang dijual di pasaran yang tidak mempunyai label keselamatan seperti topi keledar, barang elektronik, makanan dan lain-lain. Oleh itu, dengan kolaborasi bersama Sirim QAS, ia dapat membantu untuk advokasi berkaitan kesedaran keselamatan pengguna. Bagi episod kali ini, kami menjemput dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang lebih arif tentang topik ini. Saya ingin menjemput Tuan Muhammad Rizwan Arafi bin Parsimin selaku Timbalan Ketua Balai dari Balai Bomba dan Penyelamat Seksyen 15 ke podcast kami. Selamat datang, Cik. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas jemputan saudara Daniel. Okay. Baiklah para pendengar yang dikasihi, topik untuk petang ini bertajuk waspada dengan barangan elektrik di rumah. Okey. Sebelum kita mulakan sesi perbincangan tentang topik ini, bolehkah Tuan memperkenalkan diri dan juga latar belakang Tuan? Baik, terima kasih saudara Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar. Saya penolong penguasa bomba Muhammad Rizwan Arafi bin Parsimin, bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Seksyen 15 Shah Alam sebagai Timbalan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat, juga sebagai pegawai operasi bagi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor di Balai Bomba dan Penyelamat Shah Alam. Berpengalaman dalam jawatan bomba selama lebih kurang 9 tahun, bermula daripada tahun 2015 sehinggalah kini, dan juga mula daripada bahagian operasi juga sehinggalah kini. Memang fokus saya lebih kepada bahagian operasi lah. Di balai di Shah Alam ni adalah balai yang keempat saya selepas bertugas. Bermula karier di Balai Bomba dan Penyelamat Mantin Negeri Sembilan, kemudian berpindah ke Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kerai Kelantan, kemudian Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Mas Kelantan, sehinggalah yang terkini di Balai Bomba dan Penyelamat Shah Alam Seksyen 15. Dan saya juga telah terlibat dengan beberapa operasi yang banyak melibatkan berkaitan dengan keselamatan rumah lah, terutamanya bahagian kebakaran yang menyebabkan elektrikal daripada bahagian-bahagian rumah yang melibatkan device-device dan juga peralatan-peralatan memasak dan sebagainya. Jadi memang saya rasa perlu kongsi berkaitan pengalaman operasi saya dengan apa yang saudara Daniel ingin maklum dan menceritakan kepada kami. Okey, baik. Terima kasih kerana berkongsi tentang latar belakang Cik. Kita akan mula dengan segmen pertama. Okey. Seperti yang kita tahu, lebih 9,000 kes kebakaran melibatkan peralatan elektrik yang direkodkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Antara punca berlakunya kebakaran adalah disebabkan oleh kabel sambungan atau extension wire. Jadi, pernahkah pihak Tuan Rizwan menerima kes kebakaran yang berkaitan dengan barang elektrik? Okey, baik, terima kasih untuk menjawab soalan saudara Daniel. Memang betul statistik itu menyatakan banyak jumlah berlakunya kebakaran berpunca daripada barangan elektrikal. Pertamanya boleh kita faham, sebelum membuat suatu operasi, kami Jabatan Bomba biasanya akan fokus pada satu kawasan kebakaran di mana berlakunya kebakaran itu, punca kebakaran itu berlaku. Jadi dalam Jabatan Bomba Malaysia kita pun ada bahagian siasatan kebakaran yang mengenal pasti punca berlakunya kebakaran itu dengan bahagian forensik
forensik kebakaran. Bila mereka dapat sahkan punca kebakaran, barulah kita boleh dapatkan statistik bila mana berlakunya kebakaran yang melibatkan elektrikal. Jadi dengan data yang saudara kongsikan tadi, memang benar terdapat banyak berlakunya kebakaran melibatkan elektrikal. Pertamanya adalah kebiasaannya daripada sambungan extension ya. Sambungan extension yang saudara Daniel maklumkan tadi, di mana bila ada penyambungan yang boleh kata overcurrent atau overload dan mungkin diperpunca daripada sambungan-sambungan yang tidak tersusun, ataupun bila berlakunya kebocoran current yang boleh menyebabkan short circuit pun salah satunya berpunca daripada housekeeping itu sendiri. Housekeeping dalam suatu buah rumah, kebanyakannya boleh berlaku kebakaran disebabkan elektrikal ni. Pertama adalah short circuit. Short circuit ini berlaku ketika mana kita dapati natural wire dan juga live wire berlaku bertembung, dan dia akan menyebabkan yang live wire dan juga wire bumi, di mana mereka ada berlaku ketidakseimbangan, dia boleh menyebabkan short circuit. Short circuit ni juga berpunca dari banyak perkara. Selain daripada itu juga, punca yang kedua daripada elektrikal ni boleh kita pastikan kebiasaannya berlaku oleh bila berlaku satu spark ataupun berlaku satu percikan. Macam boleh kalau kita time nak cocok plug tu tiba-tiba ada macam spark keluar tu. Lebih kurang macam tu juga. Dan atau lebih contoh yang lain, boleh kita nampak macam kita buat welding. Welding bila kita ada satu tumpuan ataupun sambungan suatu wire ataupun bahan, kita boleh nampak ada percikan. Itu biasa berlaku pada loose wire yang longgar dalam lebaran dalam wire itu, dengan dia punya material dalaman yang mungkin telah reput dan sebagainya, dan ada sambungan yang melompat ataupun dia panggil macam sambungan wire yang sudah reput dan sebagainya, dia akan menjadikan satu spark itu juga boleh menyebabkan berlakunya short circuit. Menurut Tuan Rizwan, apakah punca dan bagaimana kebakaran yang disebabkan oleh barang elektrik boleh berlaku? Okey, punca yang macam saya cakap tadi, yang pertama short circuit itu memang boleh berlaku disebabkan oleh kegagalan peralatan itu sendiri. Biasanya di rumah kita telah tetapkan perlu selenggara. Di rumah jarang berlaku, tapi di industri, di mana institusi-institusi bangunan-bangunan kerajaan, memang kita telah tetapkan seantara 25 ke 30 tahun ke atas perlulah dibuat maintenance ataupun buat selenggara. Tahun ke 30 tahun digalakkan untuk membuat pendawaian baru, servis berkala ataupun selenggaraan wire pendawaian bangunan, di mana kita boleh tahu konsep wire ataupun jenis wire itu dia boleh mereput. Bila masa dia sampai tahap suatu masa yang lama penggunaan dengan current, dengan heat dan sebagainya, dia boleh terdedah kepada kerosakan dan boleh menyebabkan berlakunya kebocoran dan juga perkara lain lah. Jadi yang kedua boleh disebabkan oleh sifat manusia itu sendiri, di mana kita boleh ambil faktor 3 perkara, 3L: lalai, leka, lupa. Di mana lalai, leka, lupa. Mereka sifat manusia ni biasa memang kita tak boleh tahu bagaimana boleh berlakunya kemalangan ataupun suatu insiden. Jadi disebabkan faktor lalai, leka, lupa tu, kita boleh terjadinya suatu kebakaran. Khususnya dalam elektrikal, macam mana kita boleh nampak setiap isi rumah, kanak-kanak ataupun warga dewasa sendiri pun, bila mereka menggunakan elektrik seperti charging handphone, mereka terlupa. So bila dia sampai satu masa dia overload dan akan menyebabkan permukaan ataupun handphone itu panas. Charging terlampau lama, adapter itu pun akan berlaku overheating. Dan bila terlampau panas dengan disebabkan oleh cuaca dan sebagainya, mungkin masa tu nasib tidak baik, wire ataupun bahan telah raput dan sebagainya, bila kena pada satu haba yang boleh menyebabkan ianya meruap dan terbakar, dan disitulah boleh berlaku kebakaran. Jadi tidak mustahil bila suatu telefon
kita letakkan di kawasan-kawasan yang seperti di Tilam, di Bantal dan sebagainya. Itu adalah satu kawasan yang ada bebanan api, dalam istilah jabatan bomba atau panggil fire load lah, mana bahan yang boleh membakar. Jadi kita boleh dapat tengok dekat Bantal itu adalah satu bahan yang mudah terbakar. Jadi awareness lah, kesedaran bagaimana pengguna untuk memastikan peralatan dan juga perkakas elektrikal mereka tu dijaga dengan baik, dan juga housekeeping dengan baik. Faktor yang ketiga adalah faktor semula jadi ataupun daripada binatang dan sebagainya. Kita boleh tahu bila housekeeping, misal kata kalau di suatu bilik kita terdapat banyak macam sampah ataupun sisa-sisa makanan, tikus mungkin akan berada di tempat itu. Dia akan jadi satu kawasan. Ya, betul, dia boleh gigit wire. Bukan tikus saja, kadang tupai kan, dia mencari makan. Jadi housekeeping ataupun persekaran rumah yang bersih, tempat kerja yang bersih adalah satu faktor bagi mengelakkan berlakunya kebakaran. Tadi tu ada mention pasal setiap 25 tahun dengan 30 tahun ada macam servis atau piawaian untuk satu bangunan kan. Ya. Pihak mana yang akan macam buat piawaian dengan servis tu? Biasanya kita boleh lihat perkara ni dalam, kita boleh ke company itu sendiri dia boleh tetapkan pada tempoh masa tertentu, dan sekiranya di rumah pun kita boleh tahu sekiranya telah berlaku kebakaran, ataupun kita boleh tahu di kawasan-kawasan tertentu kita dapat lihat ada wiring yang mungkin reput dan sebagainya, dan kita boleh kadang terdengar buzzing electrical dan sebagainya. Itu adalah salah satu perkara untuk mengesan bila akan berlakunya failure pada electrical tersebut. Jadi kita kena peka lah dengan keadaan sekeliling. Selain daripada ikut saranan yang telah ditetapkan, kita boleh terus kepada langkah awal, buat dia servicing ikut apa yang telah ditetapkan. Baik. Okey, bagi pendapat Tuan Rizwan, adakah barangan elektrik yang digunakan tidak mempunyai kelulusan dari SIRIM QAS dan kualiti yang kurang memuaskan juga punca berlakunya letupan dan kebakaran? Betul, saya bersetuju. Sebab apa kita perlu beli barangan yang terjamin seperti daripada SIRIM. Kita boleh mendapat satu guideline atau penggirih panduan yang bahawa alat itu telah diiktiraf selamat. Bila mana pengguna tidak menggunakan alat ataupun peralatan yang bukan mendapat piawaian, ia boleh menyebabkan risiko berlakunya kegagalan, risiko berlakunya kerosakan dan sebagainya. Misal kata contoh di sini, barang-barang yang telah ditetapkan dia ada mengikut langkah-langkah keselamatan ditetapkan. Kalau contoh kita ambil beli barangan online yang murah, contoh kita main beli sebabkan murah. Faktor murah tu kita boleh tahu disebabkan oleh kadang dia mempunyai ketebalan wayar yang rendah. Satu jaket wayar tu dia ada ketebalan yang ditetapkan, dan setiap lebaran dalaman tu dia ada ketebalan yang ditetapkan. Jadi mungkin pengeluar yang tidak diiktiraf ni, mereka akan menghasilkan satu wayar-wayar ataupun produk-produk yang tidak selamat, dengan membuat potongan kos daripada segi bahan itu sendiri, dan menyebabkan bahan yang dihasilkan sangat berkualiti rendah dan boleh menyebabkan berlakunya kegagalan pada bahan tersebut dan boleh menyebabkan kebakaran dan juga insiden-insiden lain lah. Okey, bolehkah Tuan Rizwan terangkan langkah-langkah keselamatan yang perlu diikuti oleh orang ramai yang bagi memastikan pencegahan kebakaran ataupun letupan dari barangan elektrik? Okey, pertamanya kita perlu ikut apa yang telah kita pelajari sejak kecil. Kita tahu elektrik itu adalah satu yang bahaya. Jadi dengan menanam satu kesedaran awal dari peringkat kanak-kanak, kita terapkan pada semua kanak-kanak bahawa peralatan elektrik adalah sesuatu yang bahaya jika kita tak uruskan dan kita jaga dengan betul. Jadi dengan pembelian daripada sumber-sumber yang dipercayai yang telah diiktiraf, itulah faktor pertama. Dan yang kedua, untuk menjaga keselamatan itu kita perlu pastikan penjagaan ataupun penggunaan mengikut manual yang telah diberikan. Dan misal kata kita beli suatu peralatan elektrik seperti peralatan dapur,
bila kita buka kotak, kita boleh tengok dia punya manual owner's guide dan macam mana nak guna panduan peralatan tersebut. Kita boleh dapatkan info-info, kita boleh dapatkan jumlah kilowatt yang diperlukan untuk switch tertentu. Kita boleh dapat advice ataupun nasihat-nasihat yang diberikan oleh company itu sendiri bagaimana menggunakan, dan juga kadang kita boleh dapat info-info keselamatan daripada manual itu sendiri. Jadi kita follow itu benda tu, dan insyaAllah kita boleh elakkan daripada berlakunya inilah sebarang insiden yang tidak diinginkan. Dan selain itu juga, yang ketiga boleh saya katakan, kesedaran bagi mereka ketika menggunakan peralatan tersebut, mesti mengamalkan konsep sentiasa peka dan menjaga kerapian sesuatu barang itu. Misal kata kalau kita gunakan wire extension dan sebagainya, kita jangan membuat satu perkara yang boleh merosakkan peralatan tersebut. Kita jaga dengan rapi. Jangan kita ikat. Bila wire tersimpul, dia boleh juga berlaku satu hit bila satu wire tertindih dan sebagainya. Wire macam kalau dia bila berlingkar kan, bila terikat. Jadi benda tu pun boleh menyebabkan wire tu ada satu heat resistant, haba terkumpul kan. Bila haba yang terkumpul, dia boleh menyebabkan wire tu panas dan juga boleh berlakunya kebocoran dan boleh menyebabkan short circuit dan sebagainya. Dan juga kita pastikan wire-wire yang disusun itu tidak terlampau berselirat, mengikut ukur panjang yang sesuai pada suatu kawasan, dan juga tidak menggunakan sambungan yang terlampau lebih daripada yang ditetapkan untuk suatu switch lah. Itu biasanya berlaku, ni pengalaman saya biasa berlaku di asrama ataupun rumah kongsi kerja, di mana bila mereka menggunakan satu wire switch di mana yang telah ditetapkan hanya berapa watt yang dibenarkan, tapi mereka membuat satu sambungan extension. Daripada extension sendiri dia sambung lagi dengan extension yang lain, dan kemudian mereka menggunakan perkakas yang menggunakan electrical yang tinggi seperti charging handphone, laptop, dan kemudian mereka akan ada charge power bank dan sambungan pada kipas dan lain-lain peralatan elektrik. Kemudian kadang student sendiri pun akan menggunakan peralatan yang murah seperti yang kita tahu mungkin mereka nak berjimat tapi mereka terlupa faktor keselamatan. Mereka menggunakan water heater ataupun rice cooker yang tidak mendapat pengiktirafan. Jadi membolehkan mereka terdedah kepada berlakunya sparking ataupun berlaku kebocoran ataupun overload yang boleh menyebabkan berlakunya kebakaran. Okay, so macam kalau extension tu ada 5 soket, and then 5 soket tu penuh dengan charging, tu membahayakan ke tak apa, depend on dia punya barang yang charging. Okey, soket ni kita boleh tengok sekiranya dia adalah satu yang bila kita boleh tengok di kedai-kedai normal ataupun kedai-kedai hardware ataupun kedai-kedai pasar raya biasa, kita boleh nampak extension ni memang ada patuh sirim kan. Jadi dengan ada pemantau sirim tu, kita beli dan kita gunakan apa-apa saja di rumah. Dia boleh sebenarnya kalau itu adalah wiring yang baru, ataupun kita sekarang ni kita dah ada adapter daripada perkakas elektrik yang lebih smart energy, di mana mereka boleh cut off elektrik, dia boleh reduce power dan sebagainya. Mungkin sekarang ni ke arah lebih selamat lah berbandingan dulu, di mana dulu jika berlakunya sebarang kerosakan peralatan automatik terus terbakar dan sebagainya. Tapi sekarang ni dia boleh faktor kecanggihan peralatan itu sendiri boleh memastikan peralatan itu sendiri selamat. Jadi kiranya adakah kalau 5 poin itu digunakan, dibenarkan, bagi saya tak ada masalah selagi mana ianya tidak melebihi daripada current load yang sepatutnya. Misal kata satu extension tu 5 untuk perkakas yang lebih kurang daripada berapa watt yang ditetapkan, gunalah kadar itu, jangan lebih daripada itu. Dan kita buat penyambungan yang lain pula, dan masa yang sama kadang membuat pendawaian ataupun modifikasi pada peralatan tertentu, di mana kadang student asrama kadang modifikasi ataupun modified peralatan tu. Kadang switch tu dia sepatutnya current tu untuk satu switch, tapi kadang student ni dia buat
bypass dan sebagainya. Di asrama kan, mereka ni kadang ingin berkongsi pada satu switch yang satu. Jadi mereka akan buat bypass dan sebagainya, dan mereka akan membuat sambungan haram, mereka akan tarik daripada tempat wire yang sepatutnya. Jadi faktor-faktor inilah yang boleh berlakunya kebakaran. Jadi tak berlaku tak apa, tapi sekiranya berlaku, kami jawatan bomba akan memadam kebakaran tersebut. Tapi kita akan dapat tahu puncanya, dan daripada punca itu sendirilah kita dapat statistik yang boleh, daripada statistik itu sendiri akan kita boleh semak dan kita boleh kenal punca ni berlaku daripada apa. Dan sekiranya memang berlaku daripada kesilapan ataupun peralatan, itu kita tak boleh elak. Tapi kira berlaku disebabkan oleh kelalaian, kecuaian ataupun ketidakkesedaran pengguna, itu adalah satu yang membimbangkan lah bagi saya. Jadi kesedaran awam itu penting untuk penggunaan dari bahan-bahan elektrik ini. Contoh macam dalam kat dalam asrama, ada ke macam kes-kes yang dalam asrama yang buatkan terbakar extension ke apa ke? Ya betul. Selalu ke asrama? Sangat kerap sebenarnya. Kerap berlaku. Tapi ia tidak menyebabkan kebakaran yang boleh menghabiskan satu rumah. Kadang dia terbakar di fuse, dia terbakar di extension, dia terbakar di switch. Sangat kerap berlaku sebenarnya. Dan kes yang terbaru yang pernah saya hadir, kalau tak salah saya, di jalan Selativen, di jalan pada 16 bulan Mei yang lepas, Jalan Selativen, Kampung Jawa, ada satu asrama pekerja. Mereka ni ada membuat satu penyambungan modified daripada satu sumber elektrik masuk ke dalam tempat mereka menginap lah. Jadi bila dia buat sambungan, dan mungkin mereka berasa yakin dengan sambungan tu boleh tempat orang bekerja, tempat bekerja cocok dekat tempat. Tak ada asrama, tapi asrama tu dia sepatutnya satu rumah tu ada satu switch. Okey. Tapi dia bypass, dia ambil daripada mana-mana sumber yang lain, dia letak dalam satu bilik, dan penggunaannya overload lah. Sepatutnya contoh satu bilik asrama tu menetapkan kepada 5 penghuni, dan 5 penghuni tu sepatutnya 5 handphone saja. Tapi dengan 5 penghuni itulah mereka nak charge power bank, mereka nak on telefon, mereka nak, mungkin seorang pun ada 3 telefon kan. Jadi hasil daripada siasatan tu memang boleh kita pasti berlakunya melting pada wire tersebut memang berpunca daripada sambungan pendawaian extension yang tidak terkawal, overload lah. Dan juga pendawaian yang mungkin dia ada modified seperti yang kita tahu, modification ni tanpa kelulusan dan tanpa kemahiran yang betul boleh menyebabkan berlakunya kegagalan pada elektrikal tersebut. Okey, kalau contoh kita charge phone kita, and at the same time tengah charging tu kita pakai phone tu, apa itu selamat ke tak? Okey, ini satu perkara yang biasa dibuat. Boleh saya kata saya banyak jumpa lah. Kadang kita berziarah rumah saudara mara ataupun melawat ke mana-mana tempat pun, kalau kita nampak pengguna-pengguna telefon pintar sekarang ni, memang mereka sentiasa charging. Kadang di tempat kerja pun, di pejabat saya sendiri pun kadang saya charge sambil bekerja. Pertama, sebenarnya memang tidak selamat. Dia tidak selamat kepada peralatan itu, dan kemudian tidak selamat kepada pengguna. Boleh saya maklum kat sini contoh, sekiranya kita menggunakan telefon sambil bercakap, sambil charge, okey, dia akan berlaku suatu ketidakstabilan elektrik pada bahan tersebut, di mana sekiranya sepatutnya pada tempoh tertentu bateri itu perlu di-charge secara optimum. Tapi bila mana kita menggunakan telefon ketika sedang mengecas, dia akan berlaku suatu aliran terus menerus tanpa henti. Jadi sebagai contoh, satu bateri dia perlukan jumlah kekuatan untuk digunakan. Jadi bila bateri dah lemah, kita gunakan telefon tersebut, kita bercakap, kita main game dan sebagainya, dia akan memaksa bateri phone itu untuk mendapat elektrik yang lebih direct daripada charger ataupun adapter telefon tersebut. So dengan menggunakan ketika charge, kita biasa boleh tahu panas, berlaku overheating, di mana bateri ni akan bekerja direct electric supply daripada switch
terus menerus kepada bateri dan terus digunakan untuk telefon tersebut. Jadi pertama, ia tidak selamat kepada pengguna kerana ialah dengan bahangan ataupun berasa panas dan sebagainya boleh memudaratkan pengguna. Kalau tak meletup pun nasib baik. Tapi kalau sampai satu tahap hit point di mana benda tu boleh burst ataupun bateri tu boleh berlaku satu letupan, mungkin boleh berlaku. Tapi tak, setakat saya bekerja, setakat pengalaman saya tidak berlaku lagi. Tapi kita telah terima banyak info daripada media sosial kata berlakunya letupan ketika charging dan sebagainya. Jadi seelak kita elakkanlah. Itu yang pertama, ia bahaya kepada pengguna. Yang kedua, ia bahaya kepada peralatan itu sendiri. Dia boleh memendekkan nyawa bateri, boleh merosakkan dan juga boleh menyebabkan berlakunya suatu overheat ataupun panas yang boleh menyebabkan kebakaran. Jadi saya rasa ia tidak galak dan tidak sesuai lah. Jadi seeloknya kita charge hingga penuh, kemudian kita switch off, kita unplug dan kita terus gunakan seperti biasa. Dan juga ikut macam mana cara yang diarahkan lah, mana yang kita tahu. Ataupun satu lagi yang kita nampak, power bank yang kita gunakan secara portable. Kadang kita masuk pun sama konsep dia. Cuma power bank ni dia habis, dia bukan direct daripada Swiss, bukan direct daripada satu tak ada source. Yes, tak ada source daripada rumah DB itu sendiri. Jadi dia hanya di power bank, tapi tetap bahaya. Konsep yang sama, boleh berlaku kepanasan dan sebagainya. Jadi juga tidak digalakkan. Seeloknya kita gunakan cas hingga optimum dan kita kemudian plug, barulah kita gunakan telefon tersebut. Okey, apakah cara yang boleh Tuan Rizwan cadangkan kepada para pengguna barang elektrik untuk mengenal pasti tanda-tanda awal barang elektrik yang dibeli mempunyai kualiti yang rendah? Okey, terima kasih. Soalan tu sangat menarik bagi saya. Sebab apa? Ia perlu kita perlu macam mana nak kenal pastikan barang tu rendah. Okey, sebagai pengguna, kita dah tahu Malaysia kita ada SIRIM. Kita ada jabatan ataupun institusi yang menjadi autoriti, badan yang berautoriti untuk mengesahkan atau mensijilkan suatu produk. Jadi dengan apa yang telah ditetapkan oleh piawaian tersebut, kita boleh follow apa yang telah ditetapkan, itu SIRIM lah. Jadi barang nak kenal barang yang murah ataupun yang cepat rosak ni, cek SIRIM. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh tengok pada kualiti. Itu untuk domestik ataupun barang yang kita import daripada luar ataupun kita eksport, memang nampak SIRIM lah. Tapi bagaimana pula barang yang kita dapat terima daripada luar negara, yang tidak melalui custom, yang tidak melalui dan sebagainya, yang direct kepada kita, mungkin dekat situ kita boleh tengok kepada piawaian-piawaian yang telah diiktiraf peringkat dunia. Boleh lihat di laman web bagaimana nak tengok peralatan elektrik yang diiktiraf peringkat dunia. SIRIM untuk barangan tempatan Malaysia dan Malaysia. Tapi ada pengiktirafan yang daripada peringkat dunia, kita boleh follow apa yang telah ditetapkan itulah. Itu kita boleh, zaman hujung jari kita boleh lihat di laman web dan sebagainya, adakah ia menepati. Jadi jika dua perkara kita dah pastikan ada, insya-Allah barang tu ada kualiti dan terjamin, sedikit terjamin lah. Tidak menjamin sepenuhnya, tapi ada jaminan. Sebab apa? Dia ada pengiktirafan. Jadi untuk mengenal pasti barang yang ada risiko, biasanya murah dan kualiti yang rendah. Macam mana kita nak kenal murah dan kualiti rendah ni? Di mana kalau kita tengok pada pasaran harga suatu barang, dia ada tetapkan jumlah, ada perkara-perkara, contoh saya kata dekat sini extension wire. Dia ada extension yang biasa di pasaran ni memang harga sekian, contoh lebih kurang dalam RM20 ke RM30. Dan ada yang lebih kepada selamat, dia panggil surge protector, di mana yang extension ada surge protector ni dia lebih selamat sebab dia ada satu satu sistem ditambah pada extension wire itu sendiri, di mana dia boleh cut off apa-apa overcurrent atau overload. Surge protector. Dia ada satu extension wire. Kalau saudara Dan tengok pada Shopee dan sebagainya, boleh search SURGE, surge protective. Oh, surge. Yes, dekat situ dia kita tahu extension wire tu dia ada satu tambahan komponen dalaman
yang boleh memastikan tidak berlakunya overcurrent ataupun overload. Ini adalah bagus bagi menjaga peralatan yang kita gunakan. Boleh kata kalau kita gunakan surge yang ada surge protector tu, kita guna untuk charging handphone dan sebagainya, dia tidak akan menyebabkan handphone itu cepat rosak. Bila kita gunakan untuk komputer dan sebagainya, dia tidak menyebabkan ada kebocoran, leakage kepada elektrikal dan sebagainya. Jadi itu salah satu faktor tambahan lah. Dan yang ketiga atau yang seterusnya, kalau berkaitan dengan keselamatan produk ni, kalau kita dapat tahu peralatan tu murah, kita kena ada sifat ragu-ragu. Macam dia barang tu lagi murah daripada standard punya daripada standard punya harga. Dan kita kalau tengok dia tak ada apa-apa keiktirafan, dan kita dah kenal pasti barang tu kadang dia mempunyai bahan ataupun material yang berkualiti rendah, kita pegang pun macam bergoyang. Kita tengok dia punya kekemasan produk tu nampak macam tak solid dan sebagainya, kita boleh kesan ianya adalah daripada bahan yang murah dan juga bahan yang boleh mendatangkan risiko. Wire itu sendiri pun kita boleh lihat. Kalau kita buat inspection ataupun kita perhalusi bahan-bahan tersebut, kita boleh tahu. Kita biasa dengan peralatan yang standard ataupun yang banyak domestik kat tempat rumah ni. Tapi bila kita dapat satu barang yang lain daripada yang biasa, kita secara normal kita boleh tahu benda tu agak sedikit berbeza, dan mungkin kita boleh bertanya, merujuk kepada pihak yang lebih pakar. Kita tanya sendiri kepada pihak pengeluar kedai itu sendiri, ataupun kita terus Google ataupun kita cari maklumat di internet, adakah jenama tersebut mendapat iktiraf atau sebagainya. Jadi rujuk dahulu barang-barang tersebut, kita boleh dapatkan maklumat di internet, pilih jenama yang bersesuaian, dan buat perbandingan. Murah tak sepertinya bahaya, yang mahal pun tidak seisi selamat. Jadi gunakanlah info yang tuan-tuan dapat daripada internet tu, dan tanya kepada pihak yang lebih pakar. InsyaAllah barang terjamin. Okey, apakah pendapat Tuan Rizwan terhadap segelintir masyarakat yang masih degil dan tidak mengambil berat dengan kes-kes kebakaran atau letupan dari barang elektrik, walaupun sudah terlalu banyak kes yang berlaku di Malaysia? Okey, berkaitan dengan kesedaran awam, ini adalah satu perkara yang subjektif. Kesedaran masyarakat terhadap bila berlakunya kebakaran ni, dia biasanya memberi kesan kepada mereka yang telah mengalami. Pada mereka yang tidak ada pengalaman, mereka tidak nampak, mereka tidak menghayati ataupun tidak melalui perkara-perkara cemas, mereka akan kurang rasa bersedar kesedaran ini. Kecuali bagi mereka yang telah mengalami, mereka ada kadar trauma, mereka akan ada satu fobia. Jadi mereka akan lebih sedar, dan bahasa Inggeris orang panggil lebih awareness lah. Lebih kesedarannya lebih tinggi terhadap perkara tersebut. Jadi cara kita nak meningkatkan kesedaran masyarakat ini adalah pertama dengan memberikan pendidikan awal pada kanak-kanak itu sendiri, pada peringkat umur bawahan. Kita didik mereka, kita kenalkan mereka, kita dedahkan mereka kepada kemerbahayaan dan salah laku yang boleh kita tunjukkan dari mana sejarah-sejarah yang telah berlaku, kita kongsikan kepada mereka. Dan juga peranan daripada kerajaan itu juga, dan juga badan-badan NGO mana kita boleh bekerjasama untuk memastikan keselamatan awam ni sentiasa terjamin. Untuk mendapat status negara maju, kesedaran adalah sesuatu yang penting. Kesedaran adalah sesuatu yang penting, dan mentaliti kepada penduduk itu adalah sesuatu yang penting. Jadi bila kita ingin mencapai status negara maju, kita punya mentaliti terhadap kesedaran keselamatan perlu tinggi, dan juga dapat melahirkan generasi yang lebih bijak, lebih berpengetahuan dan lebih berilmiah tentang perkara yang boleh mereka rasa penting untuk keselamatan mereka, untuk survive, untuk mereka bekerja, untuk mereka hidup dan sebagainya. Baik, kita sudah sampai ke penghujung podcast kita pada hari ini. Bolehkah Tuan Rizwan memberikan sepatah dua kata kepada pengguna-pengguna di luar sana dan pendengar-pendengar kita? Okey, saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudara Daniel kerana memberi ruang dan peluang untuk kami daripada Jabatan Bomba berkongsi sedikit tips dan perkongsian maklumat serta perkongsian pengalaman berkaitan dengan
kemerbahayaan daripada kebakaran yang berpunca daripada elektrik. Boleh saya rumuskan kat sini bahawa punca berlaku kebakarannya adalah daripada kegagalan ataupun failure lah. Jadi dengan kita telah kenal pasti, kita telah berikan kesedaran, kita berikan ilmu pengetahuan kepada pengguna dan seterusnya cara-cara mereka untuk mengatasi perkara tersebut dan juga terus amalkan perkara yang baik, insya-Allah kita dapat kurangkan dan hindarkan insiden daripada berlakunya kebakaran yang boleh membahayakan pada masyarakat. Jadi pesanan saya kepada semua, jagalah keselamatan harta benda dan nyawa serta alam sekitar. InsyaAllah kita akan lebih selamat dan berdaya sihat. Baiklah para pendengar Inspect, itu sahaja perkongsian daripada panel jemputan kita, iaitu Tuan Rizwan dalam perbincangan topik waspada barangan elektrik di rumah. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Rizwan kerana sudi menghadirkan diri kepada podcast kami. Kami berharap perkongsian ini akan memberi manfaat terutamanya kepada para pendengar podcast kita. Kita bertemu lagi di episod yang terakhir.